Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mesti pernah dengar kan, cikgu-cikgu ataupun mak ayah kita cakap, bacalah surah Kahfi untuk lindungi kita daripada fitnah Dajjal. Betul. Tapi kalau kita tengok balik surah Kahfi tu, dalam surah tu tak ada dimension pun pasal Dajjal. Hatta kan dalam Quran sekali pun tak ada langsung disebut pasal Dajjal. Jadi apa kaitannya surah Kahfi dengan Dajjal ni sebenarnya kan? Jadi dalam kes ni ada 4 kisah dalam surah Al-Kahfi ni yang ada kaitan lah dengan fitnah Dajjal ni. Kita pergi satu-satu Okay, kisah yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi sendiri lah. Jadi Ashabul Kahfi ni sendiri maksud dia adalah penduduk gua. Okay, jadi kisah dia ada beberapa pemuda ni hidup dalam satu zaman dan satu kawasan yang raja dia adalah seorang pemerintah yang zalim. Jadi pemuda-pemuda ni disebabkan dia takut dengan pemerintah yang zalim tu akan mengeluarkan mereka daripada keimanan dan mengajak mereka kepada kekufuran. Jadi mereka ni takut tergugat iman diorang kan. Jadi diorang ni pun cari satu tempat menyorok supaya raja tu tak boleh nak ganggu keimanan diorang tu lah. Jadi diorang pilih lah gua, satu gua ni supaya mereka boleh duduk di situ dan dan berkhalwat dan maksudnya berkhalwat tu maksudnya bersendirian lah. Minta tolong kat Allah, doa supaya mereka dilindungi oleh Allah SWT. Lepas tu zaman tu mana ada homestay ataupun hotel ke apa-apa kan. Jadi nampak pengorbanan pemuda-pemuda ni untuk menjaga keimanan mereka. Mereka sanggup hidup dalam gua. Gua yang tak selesa, mana ada katil kan. Nak dapat makanan, air pun susah. Jadi nampak mereka punya kesanggupan tu untuk menjaga keimanan tu, untuk menjaga akidah mereka tu. Jadi tu kisah yang pertama lah. Yang kedua adalah kisah dua orang yang salah seorangnya Allah bagi nikmat kat dia. Allah bagi nikmat kebun dan harta dan pengaruh yang sangat besar. Jadi yang Allah bagi nikmat kat dia tu, dia bajet lah dengan seorang lagi tu kan. Dia kata aku ada harta banyak, aku ada pengikut yang ramai. Lepas tu dia kata dekat seorang tu, aku rasa kebun aku ni takkan hancur sampai bila-bila. Dan aku tak rasa kiamat tu akan terjadi. Dia kata kat seorang tu. Jadi yang seorang lagi tu cakap lah kat dia kan, sepatutnya kau ni bersyukur lah Allah bagi nikmat kat kau, Allah bagi kelebihan kat kau kan. Patutnya kau kembalikan pujian kepada Allah SWT. Jadi nak jadikan cerita, akhirnya Allah hancurkan kebun orang tu. Allah hancurkan. Sebab apa? Sebab atas kekufuran dia sendiri lah. Atas dia punya bongkak, dia punya takbur, atas nikmat yang Allah berikan, last kebun dia sendiri yang hancur. Tu balasan daripada Allah SWT atas dia punya kesombongan. Tu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga adalah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa ni dia berjumpa dengan Nabi Khidir untuk menuntut ilmu kan. Untuk menuntut ilmu. Jadi Nabi Musa ni pun cakap lah kat Nabi Khidir ni kan, aku nak menuntut ilmu. Lepas tu Nabi Khidir kata, kau takkan dapat bersabar dengan aku kan, kau takkan dapat bersabar dengan aku. Okay, lepas tu Nabi Musa cakap lah, insyaAllah aku dapat bersabar dengan kau. Kenapa kau cakap macam tu kan? Kau tak pernah jumpa aku lagi kan, macam mana kau boleh cakap macam tu? Lepas tu Nabi Musa kata, insyaAllah aku boleh bersabar kan. Okay, lepas tu Nabi Khidir pun ambil lah dia. Okay, jadi mereka pun jalan-jalan sampai mereka jumpa satu perahunya. Lepas tu Nabi Khidir pun bocorkan perahu tu. Bila Nabi Khidir bocorkan satu perahu tu, Nabi Musa pun tanyalah, kenapa kau bocorkan perahu tu kan? Kau pun tak tahu siapa punya, tiba-tiba kau bocorkan. Lepas tu Nabi Khidir kata, kan aku dah cakap kau tak boleh bersabar dengan aku. Okay, jadi Nabi Musa pun minta maaf sebab aku cakap macam tu. Janganlah marah aku atas benda yang aku tak tahu.
Okay, jadi mereka pun jalan lagi. Jalan. Sampai mereka jumpa seorang pemuda. Jadi bila jumpa seorang macam pemuda tu kan, Nabi Khidir bunuh budak tu. Jadi Nabi Musa pun tanyalah, kenapa kau bunuh budak tu kan? Budak tu tak ada salah apa-apa pun. Lepas tu Nabi Khidir cakap kat dia sekali, kan aku dah cakap kau tak dapat bersabar dengan aku. Lepas tu Nabi Musa pun cakap, Okey. Kalau aku soalkan lagi, kau jangan layan aku dah. Maksudnya aku takkan menuntut ilmu dengan kau dah. Sebab aku rasa aku dah banyak susahkan kau. Okey, jadi Nabi Khidir pun dengan Nabi Musa berjalan lagi lah. Jalan sampai dia jumpa satu kampung ni. Lepas tu dia orang minta dijamu makanan. Tapi penduduk kampung tu tak nak bagi. Lepas tu dia jalan lagi dalam kampung tu, dia jumpa satu tembok. Lepas tu bila dia jumpa satu tembok tu, Nabi Khidir pergi bangunkan tembok tu. Tembok tu dah roboh lah. Lepas tu Nabi Khidir pergi bangunkan tembok tu. Lepas tu Nabi Musa pun cakap lah kat Nabi Khidir kan, kalau kau nak, macam kau boleh je minta upah dekat orang tu kan, upah jamu makanan lah, sebab kau dah baiki tembok tu kan. Lepas tu Nabi Khidir pun cakap, okey, ni adalah perpisahan antara kita berdua lah. Sebab aku dah cakap jangan tanya, kau tanya juga kan. Jadi Nabi Khidir pun kata, okey, aku akan ceritakan kenapa aku buat semua benda ni kan. Dia kata yang pertama, dia bocorkan perahu tu sebab masa tu ada seorang raja ni, dia nak ambil semua perahu-perahu ataupun kapal-kapal kat situ yang elok. Jadi bila Nabi Khidir bocorkan perahu tu, raja tu nampak perahu bocor tu, raja tu tak ambil lah. Jadi perahu orang tu selamat. Tinggal dia nak baiki lah. Tapi yang penting perahu dia tak kena ambil lah dengan raja tu. Okay, tu yang first. Yang kedua, dia bunuh budak tu sebab budak tu mak ayah dia adalah orang yang soleh. Jadi Nabi Khidir ni takut budak tu akan jadi kufur dan dia akan mengajak ibu bapa dia ke arah kekufuran. Ni satu ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Khidir yang Nabi Musa tak tahu. Ni ilmu yang Allah berikan Nabi Khidir lah. Lepas tu akhir sekali tembok tu adalah milik dua orang anak yatim. Dan anak yatim tu dua-dua tu orang ibu bapa dia orang yang soleh lah. Orang yang soleh dan solehah ibu bapa dia. Lepas tu Nabi Khidir ni dia bina balik tembok tu supaya nanti bila dua orang anak yatim tu dah besar, dua orang anak yatim tu boleh ambil sendiri harta tu, supaya orang lain tak boleh ambil lah harta yang kat tembok tu kan. Orang lain tak boleh curi harta tu. Jadi bila dua orang anak yatim tu dah besar sendiri, baru dia ambil sendiri harta tu kan, sebab harta tu milik dia orang. Okey, jadi itulah 3 sebab kenapa Nabi Khidir buat 3 benda tu kan. Itu yang kisah yang ketiga. Kisah yang keempat adalah kisah Zulkarnain. Okey, Zulkarnain ni kita tahu dia seorang pemerintah yang sangat besar. Dia punya wilayah jajahan ni kan. Ada yang kata dia menguasai seluruh dunia masa tu, menguasai timur dan barat. Jadi Zulkarnain ni dia jumpa satu kaum ni. Dia jalan-jalan, dia mengembara, dia jumpa satu kaum ni. Kaum ni minta tolong kat dia untuk bina satu tembok untuk lindungi dia orang pada Ya'juj Ma'juj. Okey, kita pun tahu Ya'juj Ma'juj ni adalah satu kaum yang ganas. Okey, jadi kaum yang tadi tu minta kat Zulkarnain untuk lindungi, untuk bina tembok, untuk bina dinding yang boleh lindungi dia orang pada Ya'juj Ma'juj tu lah. Lepas tu kaum tu offer kan, okey, kita orang akan bagi kau bayaran dan kau tolong bina tembok tu. Tapi Zulkarnain ni kata, aku tak minta bayaran. Yang aku minta adalah korang tolong aku. Korang tolong aku bina dinding ni. Korang tolong aku bina tembok ni kan. So diorang pun binalah sama-sama. Jadi nak iktibar daripada cerita ni adalah, walaupun Zulkarnain ni seorang pemerintah yang hebat kan, yang banyak pengikut dia, yang banyak pengaruh dia besar kan, tapi dia tak minta bayaran pun. Maksudnya dia punya kuasa tu, dia punya pengaruh tu tak merosakkan dia pun. Tak merosakkan dia punya akidah. Dia masih percaya yang kalau dia tolong ni ada ganjaran yang lagi besar daripada Allah SWT kan. Kuasa tu tak membutakan mata dia pun. So kalau orang suruh ni kan, contoh kita jadi project manager kan, kita jadi bos. Kalau orang suruh ni mesti kita dah minta lah bayaran juta-juta kan. Mesti kita dah minta macam-macam kan. Minta rumah banglo, minta kereta mewah kan. Tapi Zulkarnain ni relax, steady kan. Dia tak minta macam-macam.
Okay, jadi itulah 4 kisah kaitan surah Al-Kahfi dengan fitnah Dajjal. Tapi kita nampak lagi kan. Okay, yang 4 kisah tu, yang first tu adalah kisah tentang fitnah. Dia ada 4 kisah ni berkaitan dengan 4 fitnah yang Dajjal akan bawa. Yang pertama adalah fitnah akidah, fitnah iman. Jadi kita nampak macam mana pemuda-pemuda tu menyembunyikan diri daripada pemerintah zalim tu sebab mereka nak jaga akidah, mereka nak jaga iman dia orang kan, daripada dirosakkan kan. Jadi itulah di mana Allah uji iman seorang, Allah uji akidah seorang. Nanti Dajjal pun akan datang kat kita dan dia akan uji iman kita kan. Dia akan bawa dia akan bawa pengikut-pengikut dia dan dia akan tunjuk kuasa dia kan. Dia akan bawa gambaran syurga dan neraka, di mana syurga tu sebenarnya adalah neraka kan. Dan neraka yang ditunjukkan tu adalah sebenarnya syurga. Jadi orang yang beriman dia akan tahu kan mana nak pilih kan. Tapi orang yang tak beriman dia tak tahu nak pilih yang mana. Dia akan pilih ni lah. Dia akan pilih yang nampak macam syurga tapi sebenarnya adalah neraka. Dia akan uji benda tu. Dan Dajjal ni pun sendiri boleh hidupkan orang yang mati kan. Jadi contoh kita ada mak ayah yang dah mati masa tu. Jadi Dajjal ni boleh hidupkan balik. Dia akan uji keimanan kita. Dia akan uji. Sebenarnya Dajjal ni betul-betul boleh buat ke tak sebenarnya kan. Kalau kita belajar sebenarnya tak boleh kan. Allah je yang boleh berkuasa menghidupkan orang yang mati. Jadi siapa yang iman dia kuat, dia boleh tepis fitnah Dajjal tu. Okay, jadi tu yang pertama, fitnah yang pertama. Dan kisah yang kedua pasal pemilik kebun tu kan. Dekat sini kita nampak fitnah harta. Macam mana Allah uji seseorang tu dengan harta kan. Orang yang pemilik kebun tu, bila Allah uji dia dengan harta, dia berpaling pada Allah, dia sombong. Dia rasa harta tu atas usaha dia sendiri kan. Dia tak kembalikan pujian tu kepada Allah. Jadi macam tu jugalah Dajjal akan datang akhir zaman nanti. Semua orang tak ada makanan, semua orang tak ada air kan, semua orang berdahaga. Jadi dia akan bawa benda tu, dia akan bawa makanan, dia akan bawa minuman. Dan wanita-wanita dia akan bawa emas semua tu kan. Wanita kan senang terpedaya dengan benda-benda ni kan. Jadi dia akan bawa harta. Jadi kita yang tengah lapar, kita yang tengah tak ada harta ni kan, kita akan ikut lah dia, na'udzubillah min zalik lah. Tapi orang-orang yang tak beriman dia akan ikut Dajjal ni. Jadi yang ketiga adalah fitnah ilmu. Okay, macam kisah Nabi Musa, Nabi Khidir ni, Allah uji Nabi Musa dengan kekurangan ilmu dia kan, berbanding dengan Nabi Khidir kan. Allah uji Nabi Musa dengan benda yang dia tak tahu. Okay, Allah nak tengok Nabi Musa ni boleh bersabar tak bila dia diuji dengan benda yang dia tak tahu tu. Okay, jadi macam tu jugalah Dajjal akan bawa datang kat kita. Dan dia, Allah kurniakan ilmu kat dia. Allah kurniakan ilmu macam-macam lah kat dia. Jadi dia akan tipu kita kan. Dia akan buat tipu hela kat kita supaya dia nampak macam dia seorang yang berilmu lah. Dia nak mengaku Tuhan kan kat kita kan. Dia datang nanti dia nak mengaku Tuhan. Jadi mesti lah dia kena banyak ilmu kan. Mana ada Tuhan nak mengaku Tuhan tapi tak pandai kan. So Allah akan kurniakan dia ilmu lah, supaya dia nampak macam betul-betul legit lah. Dia Tuhan yang legit kan. Jadi siapa yang beriman, dia akan tolak benda tu. Siapa yang tak beriman, tak belajar pasal agama, dia akan percaya lah. Okay, tu yang ketiga. Dan yang keempat adalah fitnah kuasa. Okay, Dajjal ni dia akan ada macam saya cakap dia ada kuasa kan. Dia ada kuasa, boleh hidupkan orang mati. Lepas tu dia ada ilmu semua kan. Dia ada pengaruh yang besar. Jadi itulah Dajjal akan bawa kat kita nanti. Sebagaimana Allah kaitannya dengan cerita Zulkarnain tu kan. Macam Zulkarnain tu dia ada kuasa yang besar, tapi kuasa tu tak merosakkan dia. Tapi Dajjal ni dia akan datang kat kita dengan menggunakan kuasa dia tu untuk merosakkan kita pula kan. Jadi kita yang belajar ni kena tahu lah Dajjal ni sebenarnya musuh yang jelas dan nyata bagi kita kan. Kalau kita belajar, kita tahu. Tapi kalau kita tak ambil tahu, kita tak belajar pasal benda-benda ni, kita tak tahu lah kan. Kita kena ambil tahu, kita kena belajar, kita kena dalami dalam Al-Quran kan. Surah Kahfi tu kita baca maksud dia, baru kita faham apa kaitan sebenarnya Surah Kahfi ni dengan fitnah Dajjal ni. Kalau kita just baca je, tak hayati, kita takkan faham pun benda-benda yang dalam Quran tu kan. Bukan saya nak cakap
baca saja tak bagus. Bagus. Cuma sekali-sekala kita hayatilah, kita bacalah tafsir Al-Quran tu kan. Takkanlah kita nak buang masa main game je kan, tidur je kat rumah. Jadi sekali-sekala kita sendiri baca, kita dengar ceramah, kita pergi masjid kan, dengar ceramah, dengar pandangan ustaz-ustaz tu kan, pandangan-pandangan ulama'. Jadi tafsir ni pun kita tak boleh tafsir ikut kepala otak sendiri kan. Kita kena tengok jugalah apa pendapat-pendapat orang yang berilmu kan. Macam mana dia tafsir, macam mana cerita di sebalik ayat tu sendiri. Jadi itu sajalah saya rasa untuk hari ini. Saya harap apa yang kita dapat ini kita ambil iktibar, kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jap, lupa. Jadi bila dah tahu sendiri pasal surah Kahfi ni boleh jadi pelindung dari fitnah Dajjal, kita jadikanlah amalan. Okey. So kalau rajin kan, hari Jumaat tu bacalah satu surah Kahfi tu kan. Dan hari-hari lain bacalah 10 ayat awal dan 10 ayat akhir kan. Tapi kalau rasa tak cukup masa, sebenarnya cukup je. Tapi kalau lah rasa tak cukup masa, yang hari Jumaat kita bacalah 10 awal dan 10 akhir. Dan hari-hari biasa kita bacalah 10 awal ke 10 akhir ke, insya-Allah. Kalau kita istiqamah, insya-Allah Allah akan pelihara kita dari fitnah Dajjal ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayatul kitabi wa Qur'an